Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa minggu sebelum ni, sebelum video ni dirakam lah, kita dikejutkan dengan seorang brother yang bernama Zul Yahya. Banyaklah benda dia buat, kontroversi yang dibuat oleh dia, yang menyebabkan ramai pihak yang melenting. Benda yang ditimbulkan banyaklah. Macam kita bincang lah kat sini. Kalau salah, tolong komen kat bawah lah. Yang pertama sekali, benda yang ditimbulkan adalah dia berhentikan anak dia daripada sekolah lah. Jadi pasal kisah berhenti anak kat sekolah ni, tak kisah pun, itu hak masing-masing, hak ibu bapa sendirilah. Tu bagi saya, pendapat saya lah. Tu hak ibu bapa terhadap anak dia lah. Kita ni bukan muak-puak kepada anak dia pun. Dia nak buat apa ikut dia lah. Dan benda tu tak jadi masalah pun. Cuma yang jadi masalahnya bila dia kutuk sekolah-sekolah yang lain, sekolah-sekolah yang ke arah keduniaan ni. Dia kata benda ni tak bagus apa semua. Kita kena uruskan terhadap agama kita sahaja. Saya dah dengar lah dia punya penerangan dia yang panjang. Saya dengar dekat dia punya Instagram, dia ada post kan, pasal penerangan dia, kenapa dia ambil anak dia, kerana agama, kerana Dajjal dia nak muncul 40-50 tahun akan datang. Ya, itu benar. Dan apa yang dia cakap memang ada point dah. Memang ada point yang kira sesuai lah dengan nafsu dia kot. Nafsu kita ni, manusia ni, dia suka buat benda berdasarkan nafsu dia kan. Jadi sebenarnya apa yang saya nak sampaikan kat sini, apa saja yang kita buat sepatutnya kita minta rahmat Tuhan dulu. Macam mana kita nak minta rahmat Tuhan? Kita kena buat solat lah. Kita solat, wasta'inu bis sabri was salah. Apa saja keputusan yang kita nak buat, kita solat dulu. Solat 2 rakaat. Kita sendiri belajar kan, dalam 6 sifat para sahabat, solat khusyuk dan khuduk. Apa yang perlu kita buat bila timbul masalah dekat diri kita? Solat. Macam mana para sahabat buat? Para sahabat solat. Macam mana orang alim ulama buat? Bila mereka melalui satu masalah yang mereka tak boleh nak fikir, mereka solat. Malah apa, mereka boleh fikir sendiri, mereka solat juga. Sebab apa? Mereka tak mahu ikut nafsu mereka. Jadi apa-apa saja keputusan kita, jangan kita ikut nafsu kita. Kadang-kadang kita nampak benda tu bagus, nampak macam elok untuk agama kita, tapi kita tak tahu sebenarnya itu adalah nafsu kita sendiri. Ananiah, dia panggil Ananiah. Ananiah ni apa? Dia berasa diri dia je betul. Dia berasa dia je yang bagus, orang lain semua tak betul. Tu dia panggil Ananiah lah. Ananiah. Ananiah ni berdasarkan pada perkataan ana khairum min. Apa yang syaitan sebut dekat Nabi Adam tu kan. Ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia merendah-rendahkan Adam, syaitan. Azazil merendah-rendahkan Nabi Adam. Inilah yang diambil oleh ulama sufi sebagai, dia panggil apa, sifat Ananiah. Dalam kesufian dia panggil Ananiah. Ananiah ni apa? Berasa adanya diri ni. Dia buat keputusan semua dengan diri dia. Dia berasa dia je yang betul, orang lain semua tak betul. Ni kita perlu buang benda ni. Saya tak kata kat dia lah, kat siapa-siapa lah, diri kita sendiri kan. Semua kita, selagi mana kita tak sampai mutmainnah, selagi tu kita tak berasa kita ada diri kita, kita tak berasa diri kita yang hebat. Sebab tu guru saya pesan, guru saya selalu pesan, selalu sangat dia pesan, bila ada orang tanya kepada kamu, siapakah orang yang paling lemah, hina, jahil dan banyak dosa, maka angkat tangan. Katakanlah, saya orang yang paling lemah, hina, jahil dan banyak dosa. Kita perlu rasa diri kita yang lemah, hina, jahil dan banyak dosa. Sebab kita, bila kita rasa diri kita lemah, hina, jahil dan banyak dosa, baru kita tak tengok orang lain. Baru kita rasa ku anfusakum wa ahlikum nar, baru kita nak jaga diri kita dan anak-anak kita saja. Tapi Zul Yahya, walaupun dia ambil anak dia keluar daripada sekolah vernacular tu, dia masukkan dalam sekolah tahfiz. Tapi alhamdulillah tak apalah, walaupun masuk sekolah tahfiz kan. Sebab ramai je kawan-kawan saya yang daripada kecil dia pun mengaji sekolah tahfiz, masuk alim, belajar kitab-kitab sampai kelas 8, jadi orang yang hebat sekarang ni. Ramai je kawan-kawan saya, semua jadi orang-orang yang hebat lah. Mereka ada kepakaran masing-masing. Tapi jangan kita pelekehkan orang lain. Itulah masalah dia.
Masalah dia menyebabkan orang lain melenting ialah kita suka pelekehkan orang lain. Kita kata kita aja betul, apa keputusan yang kita buat, keputusan kita aja betul, keputusan orang lain tak betul. Tu salah. Yang orang lain masing-masing ada cara dia. Cuma apa yang dia cakap tu on point jugalah berdasarkan apa yang dia cakap. Dia kata ni yang saya petik daripada apa yang dia cakap lah. Kajian. Memang saya ada biasa tengok juga kajian sekarang ni yang menunjukkan orang-orang umur 15, 16 ni, kebanyakan yang budak-budak dia tak tahu pasal agama ni. Pasal haid orang tanya tak tahu. Ada sekolah kebangsaan tu orang tanya mereka pasal suruh baca Al-Fatihah pun mereka tak boleh nak baca. Tak lancar. Tu menunjukkan mereka semayang pun tak. Sebab tu dia tarik anak dia kata. Tu dia punya point lah. Tak apalah, kita hormat dia punya pemikiran. Cuma jangan dia kata kat orang lain lah. Jangan dia kata semua orang sama, dia pukul semua sama rata. Keputusan orang yang ikut agama saja, yang ikut apa yang macam dia bawa je yang benar. Itu yang menjadi kesalahan. Jadi kat sini kita kena ambil ibrah apa dia, dengan kita banyak sangka baik dengan orang lain. Ikram muslimin tu salah satunya. Ini kita dengan manusia lain, kita duk buat kaplah ikut kepala otak kita, habis rosaklah hubungan kita dengan manusia. Jangan ikut nafsu. Itu je. Jangan kita ikut nafsu kita. Apa saja keputusan kita, minta dengan Tuhan supaya Tuhan bagi petunjuk untuk kita. Wallahu a'lam.